بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim, ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, aku seolah-olah dapat melihat ketika Nabi SAW cerita tentang satu orang Nabi daripada kalangan Nabi-Nabi, yang Nabi itu darabahu qaumuhu fa'admauhu, kaum dia pukul dia berdarah, wa huwa yamsahu ad-dam an wajhi, dan Nabi itu sapu darah yang meleleh di muka dia, wa yaqul, dan Nabi itu kata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi itu kata, ya Allah, ampunkan kaum aku, sesungguhnya mereka orang yang tak reti. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis ni dapat kita faham bahawa yang pertama sekali, yang kata Nabi-Nabi ni sabak ni tak ada manusia lain, tak boleh nak banding dengan manusia lain, dengan manusia biasa. Sehingga kan orang balun, orang pukul sampai berdarah-darah, nak marah ni tak sekali-kali, nak balas ni tak sekali-kali. Bila kena pukul, bila berdarah muka, lap darah yang meleleh di muka tu, doa pula lagi, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah, ampunkanlah mereka ni. Orang hak balun dia, orang hak pukul dia, orang rejam batu ke dia ni sampai berdarah-darah ni, dia minta pula dekat Tuhan, minta Tuhan ampun dosa kesalahan mereka ni, fa innahum la ya'lamun, mereka ni tak erti. Maka daripada hadis ni dapat kita faham bahawa yang pertama sekali, Nabi-Nabi ni sabar. Tak ada contoh banding, tak ada contoh bandingan dengan sabar manusia biasa yang ada dalam dunia lah ni. Dan yang kedua, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia cerita benda ni dekat sahabat-sahabat, bukan cerita habuan cerita habis di situ saja. Sebaliknya Nabi SAW bila Nabi cerita benda ni, Nabi sendiri pun nak ambil contoh daripada Nabi-Nabi ni. Bukti dia di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidhul hashiyah fa adrakahu a'rabi
fajabadahu biridaihi jabzatan syadidah. Fanazartu ila sahfati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatul burdi min shiddati jabzati. Summa qala ya Muhammad mur li min malillahi alladhi 'indak. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata Anas, satu hari aku duduk berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pada ketika itu atas bau Nabi, atas tengkok Nabi ada selendang Najran. Ada satu orang bagi selendang ke Nabi. Selendang ni buatan negeri Najran. Ada orang hadiah dekat Nabi, Nabi ambil buat atas tengkok ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia cerita, dia kata satu hari dia duduk berjalan dengan Nabi. Atas tengkok Nabi ni ada selendang buatan negeri Najran. Ghalizul hasyiyah, yang selendang tu belah tepi-tepi dia ni ghalil, dia kasar sikit, kain kasar. Kain selendang tu belah tepi ni, belah tepi selendang ni kasar, duduk di tengkok Nabi. Fa adrakahu a'rabi, tengah-tengah duduk berjalan jumpa dengan satu bedui, satu Arab bedui, Arab darat ni. Fajabadahu biridaihi jabzatan syadidah. Bedui ni duk tak duduk mai pegang rida ni, mai pegang selendang Nabi buah dia tengkok ni, dia pegang, dia rentak dengan rentak yang cukup kuat. Fanazartu ila sahfati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, aku duduk berjalan dengan Nabi, aku tengok-tengok dia ni, dia serbu mai dekat Nabi, dia pegang selendang tu, dia rentap sampai Nabi pun terikut. Bila dia rentap tu, Anas kata, aku pergi tengok ni bekas di tengkok Nabi ni. Wa qad asarat biha hasyiatul burdi min shiddati jabzati. Dia kata, aku tengok lekat bekas di tengkok Nabi ni kerana rentapan yang kuat tu. Summa qala, kemudian badui ni kata dekat Nabi, dia kata, ya Muhammad murli min malillahi allazi 'indak. Dia kata pula dekat Nabi, dia kata, Muhammad, dia kata, dia panggil Muhammad aja. Ya Muhammad, dia kata, Muhammad, dia kata, ni mana duit-duit ringgit yang orang duk sedekah, yang orang duk bagi duit zakat apa semua yang duk ada dekat hang ni, bagi mereka aku susah. Nak minta duit cengih sampai lagu tu. Tak arti bahasa. Nak minta bukan nak bagi ke orang. Kalau bagi ke orang pun nak buat sombong satu pasal. Kita ada duit dan nak bagi ke orang. Minta ada duit nak minta ke orang, pergi minta lagu tu. Tak boleh minta elok-elok. Jumpa Nabi tengah jalan, tengok selendang tu di tekuk tu, pegang rentak sampai Nabi pun melayah terikut. Bila dia rentak tu, tengok sampai lekat bekas di tekuk Nabi. Lepas tu jengkah Nabi pula lagi. Kata pula, ya Muhammad, tak panggil ya Rasulullah, panggil ya Muhammad aja, panggil mat aja. Dan kita hari ni jumpa tu imam panggil mat aja. Siapa? Tapi tak ada hormat, tapi tak ada respect. Dia panggil ya Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, murli min malillahi allazi 'indak. Tolong sak suruh depa duk jaga ni duit zakat, duit apa ni, tolong suruh depa bagi duit tu ke aku orang susah. Faltafata ilai, Nabi pun beralih tengok ke bedui ni. Nabi beralih tengok ke dia. Fadhahika, Nabi gelak. Summa amara lahu bi'ata. Kemudian Nabi perintahkan orang yang bertanggungjawab menjaga duit zakat ni, Nabi suruh bagi duit ke dia ni. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang pertama tadi, Nabi cerita dekat sahabat dia. Nabi cerita, Nabi kata, Nabi-Nabi dulu, Nabi-Nabi sebelum daripada aku dulu, sabak mereka ni tak ada manusia. Nabi kata,
Sehingga Ibnu Mas'ud kata, aku macam ternampak-nampak. Aku macam ternampak-nampak Nabi masa cerita benda ni. Aku macam duk ternampak-nampak. Ibnu Mas'ud cerita ni selepas Nabi wafat. Dia cerita balik dekat orang hadis ni. Dia kata, aku macam duk terbayang-bayang, macam duk ternampak-nampak Nabi masa cerita tentang Nabi-Nabi dulu, macam mana punya sabaknya mereka ni. Umat dia, bila diseru, tak mau ikut, satu pasal. Mai pukul pula Nabi-Nabi ni sampai berdarah-darah. Nabi-Nabi ni lap darah yang meleleh di muka ni, berdoa pula dekat Tuhan, minta Tuhan ampun dosa orang yang buat dia. Dia kata pasal mereka tak tahu, tu pasal mereka buat macam tu. Nabi cerita benda ni. Nabi bukan cerita saja. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tu sendiri pun macam tu. Tengah duduk berjalan elok-elok, terserempak dengan badui. Badui ni pergi rentak selendang dia sampai lekat bekas merah di tengkok ni. Cakap kasar pula dekat dia, nak minta duit zakat. Nabi senyum pula lagi, Nabi tak marah. Nabi senyum pula lagi. Nabi perintah kepada orang yang bertanggungjawab jaga duit zakat ni, tolong bagi duit zakat dekat dia ni. Maknanya apa? Dia nak bagi tahu, kata Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling sabar. Kalau Nabi-Nabi dulu sabar, Nabi Muhammad lagi sabar. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qat fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayantaqima lillahi ta'ala, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia menceritakan, Aisyah kata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi. Aisyah kata, aku selama seumur hidup aku menjadi isteri Nabi, tak pernah sekali aku tengok Nabi SAW guna tangan dia pukul siapa-siapa. Tak pernah. Yang kata Nabi ni, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, tangan ni tak pernah guna pukul orang. Aisyah kata, walam ra'atan, tak ada seorang pun daripada isteri Nabi yang pernah kena tangan Nabi. Walaupun Islam kata kalau sekiranya isteri ni nusyus, dia perlu dinasihati. Kalau nasihat tak boleh nak pakai, tinggal tempat tidur. Kalau tinggal tempat tidur pun tak mau nak jalan, boleh pukul. Walaupun peruntukan untuk pukul isteri nak mengajar ni ada, Nabi tak pernah guna. Nabi tak pernah guna. Maka Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang daripada isteri Nabi, dia kata Nabi SAW, seumur hidup aku hidup dengan Nabi, menjadi isteri Nabi, tidak pernah aku tengok Nabi SAW guna tangan dia pukul siapa-siapa pun. Tidak pernah seorang pun daripada isteri Nabi kena tangan Nabi, wala khadiman, dan tidak ada seorang pun khadam Nabi SAW yang kena tangan Nabi. Tak ada. Nabi tak pernah pukul orang dengan tangan dia. Illa an yujahida fi sabilillah, melainkan, Aisyah kata, ketika perang sabilillah. Itu cerita lain. Duduk dalam medan perang, pegang pedang dan sebagainya, itu cerita lain. Itu memang kena pergi buat musuh. Itu satu situasi lain, itu keadaan lain. Wa manila minhu syai'un qad fayantaqima min sahibih. Dan dia kata, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi SAW tidak pernah setelah disakiti oleh orang kot nak pergi balas balik orang yang buat sakit dia. Aisyah kata tak pernah. Yang kata Nabi ni kena sakit dengan orang ni banyak kali lah. Tengah duduk semayang, orang ambil main perut unta busuk lungguk atas belakang. Tengah duduk semayang, kawan nak main jijak tengkok atas belakang. Tengah duduk semayang, macam-macam lah Nabi ni. Pergi ke Taif, apa jadi? Nabi pergi ke Taif. Setelah Nabi kena macam-macam di Mekah ni, Allah perintahkan Nabi pergi ke Taif. Sebab Taif ni satu tempat cantik. Suruh Nabi pergi ke Taif, kok boleh berubah hati, boleh tenang sikit setelah duka cita yang amat sangat.
Pergi ke Taif, seru orang tak mau ikut dia. Sudah tak mau ikut dia, sudah baling ketir batu pula sampai berdarah muka. Lari Nabi ni. Lari, kena punggai dengan ketir batu. Lari Nabi, lari sampai dekat satu tempat. Tengok-tengok nampak awan gelap di atas kepala. Nabi langut tengok ke awan gelap, tengok-tengok Jibril muncul di sana. Jibril terus kata dekat Nabi, wahai Muhammad, Allah perintahkan aku mai kepada kamu, nak bagi tahu dekat kamu bahawa Allah dengar apa yang dicakapkan oleh penduduk Taif. Depa maki kamu, depa cerca kamu, depa kata macam-macam dekat kamu, apa juga perkataan penduduk Taif yang menyakitkan hati kamu, apa juga perbuatan penduduk Taif yang melukakan badan kamu, Allah Subhanahu wa taala dengar dan Allah melihat depa ni. Dan Allah hantar 2 malaikat yang dinamakan malaikat Jabal, malaikat bukit untuk jumpa kamu selepas ni. Jibril bagi tahu. Dan serentak dengan itu mai malaikat Jabal ni. Bila mai dia terus tanya. Malaikat Jabal tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Muhammad, kami ni malaikat Jabal. Apa kamu mau kami buat? Suruh saja kami pasti buat. Kalau kamu mau kami angkat 2 ni, Jabalah ni, 2 bukit yang 2 ada ni, kami akan angkat dan kami akan hempas atas kepala penduduk Taif. Kalau itu kamu mau, itu kami buat." Nabi kata apa? Nabi kata, yang tu semua aku tak mau. Aku mau satu saja. Mai malaikat Jabal, mai duduk sekali dengan aku. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada sulbi penduduk Taif ini keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang kata Nabi tu. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi selepas generasi itu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang tiba. Maksud dia apa? Kita duk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duk baca, kita ambil pengajaran. Tak boleh nak ikut khotib-khotib pun sedaya upaya ikut. Pomeh-pomeh ni tak mau, jenis tak sabang apa jenis ni tak mau. Kita nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Cerita orang buat sakit kita, cerita orang buat zalim kita, cerita orang buat benda yang tak menyedapkan hati kita, cerita orang melukakan tubuh badan kita ke apa-apa semua, itu cerita orang. Kita minta dekat Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi petunjuk dekat depa. Tak sah kita tidak terlibat. Terus duk masuk dalam frame orang jahat ni tak mau. Walaupun orang kata yang ni koman, penakut, pemecut apa, biar orang kata tapi itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dia sangat banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi petunjuk kepada kita, bagi kekuatan kepada kita untuk nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis, muka surat 18. Muka surat 18. Kita masuk, dia kata ini suatu tanbih pula. Maka hendaklah ada bagi laki-laki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburu yang pertengahan. Malam ni dia nak tengok tajuk cemburu. Dia kata sebagai suami, cemburu kena ada. Sebagai suami, cemburu kena ada. Tapi cemburu ni biarlah cemburu yang pertengahan, dia kata. Maksudnya apa? Cemburu yang menasabah. Jangan terlampau cemburu, jangan sampai tak ada cemburu langsung. Biar ada cemburu yang menasabah. Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan akan isteri itu berkata-kata dengan laki-laki yang helat. Dia kata sebagai suami, jaga baik-baik. Selalukanlah pesan kepada isteri ini, kalau nampak laki-laki jenis tak berjenis, abang kata dia tak sah duk pergi rapat sana. Kita bini kita semua kerja lah ni. Di tempat kerja ni dia macam-macam jenis tu ada. Ada jenis, ada jenis, langsung macam-macam cerita tu ada. Jadi pesan, selalu duk pesan, jaga baik-baik, jaga diri baik-baik, maruah kena jaga, maruah hang pun kena jaga, maruah aku sebagai suami hang pun kena jaga. Kalau nampak hak jenis jahat, jenis tak senonoh, jenis tak elok ni, bagi ada distance, bagi ada jauh sikit. Berurusan pada kadar yang menasabah sahaja.
Maka dia sebut di sini, dia kata maka jangan dibiarkan isteri ini berkata-kata dengan laki-laki yang helat. Dan jangan dibiarkan seorang laki-laki yang helat masuk ke rumah dengan tiada hadir suami serta isterinya itu. Pesan di rumah kita tak ada hak tak senonoh ni, jangan duk pergi masuk. Pesan ini. Dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Dah tahu dah dia ni jenis jahat, jenis laki-laki jahat. Pesan kat bini kita, tak dah duduk bertentang muka, duduk bertentang mata, duduk berhadapan dengan dia dan sebagainya. Jangan buka pintu yang boleh bawa kepada menyertai kemudian hari. Dia tentu ya. Jangan kita duduk tolong buka pintu, yang pintu ni bila terbuka, esok kita menyertai takkan. Tak mau macam tu, dia kata. Maka sayogialah dan sepatutnya ada bagi suami itu menaruh cemburu, dia kata. Suami ni kok mana pun sikit mau ada cemburu. Bila tak ada cemburu, yang ni yang duk jadi jahanam ni pasal suami langsung tak ada cemburu. Suami dia kata kok mana pun cemburu mau ada sikit. Reserve benda ni. Kerana wajib atasnya memelihara ahlinya, yakni isterinya, daripada dijahati oleh orang. Suami di antara tanggungjawab besar dia ialah dia mesti pastikan isteri dia selamat dan tidak ada orang nak buat jahat dekat isteri dia. Itu tanggungjawab dia. Seperti sabda Nabi SAW, inni la ghayurun wa ma min imri'in la yaghar illa mankusul qalb. Maksudnya bahawasanya sesungguhnya aku, yakni Nabi SAW, sesungguhnya sangat cemburu. Nabi kata aku ni pun sendiri cemburu, Nabi kata. Dan tiada daripada seorang yang tiada cemburu itu melainkan terbalik hatinya. Nabi kata orang laki-laki kalau tak ada cemburu, dia ni mangkusul qalb, umpama orang yang hati dah terbalik lah. Maksudnya hati yang tak ada perasaan. Dia satu orang laki-laki yang sudah tidak ada perasaan kalau tidak ada cemburu. Begitu. Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat cemburu. Dan orang mukmin pun sangat cemburu. Dan cemburu Allah Subhanahu Wa Taala ialah bahawa mendatangi oleh seorang laki-laki akan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atasnya. Itu dia. Dalam hadis lain Nabi SAW kata Allah sendiri cemburu. Orang yang beriman mesti ada cemburu. Nabi kata cemburu Allah ni apa dia? Allah sangat cemburu apabila hamba dia duk buat benda yang dia larang. Allah cemburu. Cemburu ni makna apa? Dan tak suka. Itu makna tak. Cemburu ni makna dia tak suka. Satu suami cemburu bini dia hidup cakap dengan orang jantan jahat. Maksudnya satu suami tak suka bini dia hidup cakap dengan orang jantan jahat. Allah Subhanahu Wa Taala juga cemburu. Maksudnya Allah tak suka. Apa yang Allah tak suka? Allah tak suka apabila hamba dia hidup langgar benda yang dia larang. Allah tak suka. Allah dah kata dah benda ni setakat ni sempatan dia. Hang tak boleh buat lebih daripada ni. Kita pergi buat lebih daripada tu. Allah cemburu. Maksudnya Allah tak suka perbuatan tu. Dan orang yang beriman mesti ada perasaan cemburu ni. Itu hadis Nabi SAW. Ketahui olehmu, cemburu ni disuruh, iaitu apabila ada alamat yang jadi syak akan dia. Itu dia. Lebih-lebih lagi suami disuruh cemburu dekat bini ni apabila ada tanda-tanda yang boleh membuatkan kita syak dia. Allah, tuan-tuan, dengan handphone ni satu penyakit. Dengan handphone ni satu penyakit. Baik orang lelaki-lelaki, baik orang perempuan, sama lah handphone ni. Lagu duk sorok handphone satu ni, ni ada benda tak kena. Handphone ni semacamnya sorok balik di sendai, wah katil, wah tilam, wah bantai. Buat tinggal dalam kereta. Ni cerita penyakit orang Allah ni. Pasal apa? Macam-macam duk ada tu. Dia takut nak tinggal handphone dia merata-rata ni, takut. Pasal apa? Saat lagi duduk dalam pancong, duduk mandi, markah sudah hantar main satu mesej apa kakak dia, bini sudah buka baca, perang dunia keempat tu jadi. Handphone ni handphone ni. Agama tak suruh lah sampai tiap-tiap hari balik duk runah tengok handphone bini kita ni, nombor siapa masuk main, nombor siapa hang call pi,
Duk runai tengok mesej apa, hang hantar kat siapa, hang terima mesej siapa. Agama tak suruh sampai macam tu. Tapi dia kata kalau ada tanda-tanda yang boleh disyaki, maka cemburu ni kena ada. Macam mana dia nak main tanda tu? Duk dengan kita elok-elok, tahu-tahu telefon dia bunyi, lagu ambil telefon pergi cakap di mana Hanufi duk dapung apa ke, masuk dalam jamban kunci pintu 2-3 lapis duk cakap. Kita pun ni nampak lain macam ni. Bukan kata nampak satu macam ni, nampak macam 2-3 macam ni kita kata. Kan? Bila keluar kita siapa telefon, dah ada kata kawan dia pun. Kawan mana? Tak ada. Mek tengok telefon ni. Ambil tengok. Iris dah. Call lah masuk tadi ni dah delete dah. Kita pun satu orang pandai handphone ni juga boleh tahu ni call masuk time pukul apa, call keluar punya pukul apa semua. Bila tengok dah padam lah. Siapa call tak dah? Dah yang padam pasal apa? Siasatan dibuka. Siasatan sudah dibuka. Dapat siapa yang delete? Call masuk tak siapa delete? Delete kali dia buat heran dia tu. Siapa duk tengok muka dia lain macam nak main nakal dengan aku kan? Kena tunjuk. Cemburu tu kena tunjuk kalau sekiranya ada tanda-tanda yang dia ni boleh disyaki. Kena tunjuk. Supaya apa? Supaya dia berhati-hati. Kita dalam macam ni. Handphone yang aku beli bagi kau untuk kemudahan. Kemudahan aku nak call hang, kemudahan depa di rumah ada apa-apa nak telefon tanya apa, itu tujuan dia. Bukan telefon yang aku beli bagi kau untuk kemudahan apakah benda-benda yang tak betul, kita kata. Dia tak apa, abang duk tuduh saya, bukan tuduh, aku peringat hang. Lain kali kau telefon bunyi cakap depan aku. Tak ada buat nak lari sorok sana sini. Kamu, yang ni aku tak suka. Macam tu juga lelaki-lelaki pun. Jadi cerita perempuan. Macam tu juga lelaki-lelaki pun. Dan penyakit ni duk kena lebih kepada orang lelaki-lelaki. Bila balik rumah ni saya duk cerita ni pasal apa tuan-tuan. Ni orang duk telefon main, duk mengadu benda-benda macam ni. Oh, cukup dahsyat dah ni. Bila balik rumah ni, ustaz ni, suami saya ni nampak pelik lah ni. Ni balik rumah telefon buat silent, dia kata. Mereka pun pandai lah. Buku manual tu mereka baca juga. Mereka pun mengaji keluar universiti juga. Mereka pun faham juga pasal handphone ni. Dia kata balik rumah lagu tutup ringing semua. Tak mau bagi bunyi. Buat silent mode lah. Apalah semua. Handphone dia cukup payah nak jumpa. Sorok tak mana tu. Lepas tu lama-lama sekali ambil tengok tu. Lepas tu simpan balik. Tak lama sekali ambil tengok pula ada mesej lagu duk baca kitab pergi dekat lagu dandam buat kalut padam, dia kata saya rimah dia kata. Memang patut rimah lah. Ini semua dia nak main apa punya penyakit kita tak tahu. Ini semua dia kata apa? Dia kata ada alamat yang jadi syok akan dia. Nampak? Kita ni kita lama. Tapi hak dia sebut ni relevan sampai hari ni. Apabila ada tanda-tanda, ada alamat yang menjadi syok akan dia, maka cemburu itu perlu ada. Kalau kita biar benda ni, dia jadi lingkup habis semua. Begitu dia kata. Kerana hendaklah memelihara akan kejahatan yang mungkin datang atas isterinya. Kita tak mau benda ni kalau biar, dia jadi melarat. Yang melarat ni, dia membawa jahat kepada isteri. Bila jahat isteri, lingkup rumah tangga. Bila jahat isteri, lingkup rumah tangga. Tak mau macam ni, dia kata. Tetapi janganlah sangat berlebih-lebih cemburu yang tiada patut pada adat. Tapi apa pun jangan lebih-lebih. Apa pun jangan lebih-lebih. Sampai pi hantar bini tempat kerja, lepas tu kita pi tempat kerja kita, selang setengah jam pergi tengok dia macam mana. Saya setengah jam main timbuk, setengah jam main duduk timbuk. Lebih pada boya bujang senang duk timbul dalam Sungai Sarawak kan. Duk sat-sat timbul sampai kawan-kawan dia di pejabat pun kata awak lelaki hang ni. Dia tak ada kerja kan. Habis jadi lembu tu pula lah. Tak lagi setengah jam telefon bini, tak lagi setengah jam telefon bini ni duduk mana ni? Duduk dengan siapa? Dua apa? Setengah jam telefon, setengah jam telefon. Karut dah. Sampai lagu tu dia jadi karut. Tanpa ada sebab yang boleh membawa syok, dia pergi buat bagi jadi lagu ni. Akhirnya dia spoil rumah tangga dia sendiri.
Ayah ni pun tak mau juga. Dia kata, sekira-kira jangan jahat sangka akan isterinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak akan dia. Tak ada syak apa dia duduk buruk sangka kat bini dia. Tak ada tanda-tanda yang nak membolehkan dia syak bini dia. Tiba-tiba dia duduk buruk sangka kat bini dia. Bini balik main apa kan sikit. Dia kata, awak hang lali cakap dengan aku muka masam satu macam. Ada boyfriend lain kau? Tapi duduk tembak gondol tu. Untuk apa abang ni? Dia kata, dah nampak hang pelik sangat 2-3 aku duduk tengok hang 2-3 hari ni dah. Aku duduk tengok hang 2-3 minggu ni hang buat pelik dengan aku. Dia buruk sangka. Bini dia kata, apa abang? Saya macam biasa je daripada dulu. Dah, aku tahu lah hang ni cari pasal. Sampai dia buat konsert macam ni pun agama tak mahu. Contoh-contoh kita buat ni duk jadi dalam masyarakat. Tonton tengok statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Dalam tempoh yang terdekat ni, kadar cerai lebih tinggi daripada kadar kahwin. Daftar nikah dengan daftar cerai, daftar cerai lagi tinggi daripada daftar nikah. Maksudnya perceraian ni sudah jadi satu yang sangat serius setelah ni. Pasal apa bercerai? Persoalannya ialah pasal apa bercerai. Dia tak akan berlaku perceraian kalau tak ada sebab. Apa sebab dia? Di antara sebab-sebab dia ni, kita duk baca ni. Di antara, dia ada banyak sebab lain lagi. Tapi di antaranya ini. Maka yang demikian itu ditegah dan dibenci oleh syarak. Kalau lebih-lebih ni agama tak suka. Kita lebih-lebih sangat duduk kosek cari hal-hal dia. Dah menikah dah 10 tahun, 15 tahun, dah menikah sampai 20-25 tahun dah. Tahu-tahu tak duduk satu malam nak duduk tanya dia. Hang dulu sebelum kahwin dengan aku, hang ada boyfriend tak? Menikah dah 25 tahun, tak ingat nak tanya. Hang dulu sebelum kahwin dengan aku, hang ada boyfriend tak? Dia kata merepek abang. Aku tak tidur ni nak merepek apa dia kata. Saja aku nak tahu dia. Merepek lah, dia kata tu merepek lah, tu tanya lagu tu merepek. Dia kata, aku saja nak tahu. Dia kata, takkan aku tanya tak boleh kot. Dia cari pasal. Bila cari pasal lagu ni, bini saya dah. Dia punya lah tahan setia, loyal dekat kita, apalah. Tak tahu kita duduk tanya soalan-soalan yang macam ni, dia fed up. Dia kata, apa abang? Abang tak percaya saya ke? Saya tak pernah tak percaya ke abang pergi jadi berkelik malam tu. Padahal boleh tidur elok-elok dah. Saja pergi cari pasal nak bagi tak boleh tidur malam tu. Bila tak tidur, esok pergi pejabat, kepala dia bengkak, dia tengok orang nampak kecil besar. Dia nak jadi pasal, habis di pejabat pun jadi pasal, rumah tangga pun leceh. Inilah yang agama tu besar. Dia kata bagi faham, bagi reti, elok-elok benda-benda macam ni, jangan kita hidup jadi macam tu. Dia kata. Seperti mana sabda Nabi SAW, inna minal ghairah yabghaduha Allah Ta'ala wa hiya ghairatul rajul ala ahli min ghairi sabab. Inna minal ghairah tu Allah tu potong bang. Dia kata inna Allah minal ghairah tu tak ada. Inna minal ghairah yabghaduha Allah Ta'ala wa hiya ghairatul rajul ala ahli min ghairi sabab. Maksudnya sabda Nabi, sesungguhnya setengah daripada cemburu itu dibenci dan dimurkai oleh Allah. Cemburu ni disuruh, tapi ada sebahagian daripada cemburu ni Tuhan benci, iaitu cemburu satu orang laki-laki atas isteri dia dengan tiada sebab yang membawa kepada syak. Tak ada pasal yang hidup cemburu, yang hidup buruk sangka tu. Tak ada pasal ni Tuhan tak suka. Begitu. Bersalahan jika ada suatu sebab yang membawa kepada syak. Tapi kalau ada sebab, ini lain. Contoh apa tuan-tuan? Ni dunia lah ni. Tengok-tengok satu hari balik pakai jam tangan harga sampai 3-4 ribu ringgit. Kita pun harga 45 ringgit je. Kita punya jam pun kira bateri habis tu, kira buang jam terus, beli jam baru terus, harga 45 ringgit. Tu tak tawar lagi, tawar tinggal 25. Hak jam kita pakai tu. Satu hari tengok dia balik Cartier, nama jam pun Cartier. Kalau kuih tiaw tak mahal. Ini Cartier. Tengok apa jam apa hang pakai ni, pegang tangan dia, tengok Cartier. Yang beli mana ni? Dia kirim kawan suruh beli. Oh, kita pun tak tahu masa kita duk main jam 25 ringgit, mana kita nak tahu Cartier RM1.
Satu hari pergi duk meronda di supermarket besar mana no, di Kuala Lumpur no, apa Stahil ke apa ke, KLCC ke apa ke, pergi sana jumpa lah kedai-kedai jam macam ni. Jengok katia dia ada 18,000. Jam tangan 18,000. Kita tengok lembut lutut. Duduk bila depan kedai jam tu duduk Ustaz, dia jadi lembut lutut. Hai, takkan bini aku beli harga 18,000 ni? Dia lembut lutut. Orang boleh kata lembut lutut. Awak ni dia kata jadi lembut lutut ni. Tak syok kan, rasa lagu mana kak. Ini dia ada benda yang menimbulkan syak. Bolehlah sekali-sekala curi jam tangan dia ni. Dia ada 2-3 jam. Hari dia pakai jam lain, jam tu kita curi sah. Bukan curi nak pergi pajak kedai je Curi nak buat pergi kedai jam ni, suruh tengok sah original punya kah, betul pergi punya kah. Lepas tu pergi pun ada juga katia harga 450. Yang tu main pada kuih sikit je. Pergi kedai jam tu dia ambil teropong alus buah biji mata, belek-belek tengok, oh ini original kan, dia kata. Kita kata dia, ini betul-betul berapa harga? Dia kata ini, saya ingat pun 18,000 macam tu. Mohon kau keluar kedai lembut lutut sekali lagi. Balik boleh tanya lah. Tak betul-betul jam tu orang beli berapa dulu ni? Saja tanya lah. Alah dia kata, oh 400 beli tu 200 ke 250. Bohong kita lah. Satu jam tu main dengan jalan yang sangat mencurigakan. Yang kedua bila kita tanya dia cakap bohong. Oh 200 je, tu tak mahal. Tolong beli kat aku satu. Bagi kat dia 200, tolong beli kat aku satu. Jam rupa macam ni. Tu mula pangkat tu pasang dah. Pelan-pelan cari. Ada satu orang pula duk jaga dia lah ni. Ada satu orang duk jaga dia lah ni. Bila siasatan dibuka, cek main apa semua, boyfriend lama dulu sebelum kahwin dengan kita. Kawan ni lah boyfriend dia. Masa tu kawan tu susah, masuk Minang, mak pak dia tak mau terima. Tak lama lepas tu tak macam mana menyaga jadi, pergi jadi orang kaya. Jumpa balik di supermarket tang mana ke, duk teletum sangkut balik. Cerita main macam tu, rupanya dia jadi lagu drama, dia jadi lagu filem punya cerita. Tengok, oh kata ni benda ni nak jadi kat aku sungguh. Sampai satu hari baru terbongkar benda ni, barulah bini kata apa, dia kata abang, saya tak apalah, saya cakap terang kat abang lah. Sebenarnya jam ni dia kata harga dia 18,000. Yang beli kat saya ni boyfriend lama saya. Kami dulu tak jadi kahwin sebab orang tua halang. Lepas kami jumpa balik hari tu ni, kami pun berhubungan balik. Saya cerita terang kat abang, saya tak mau dah duk berdosa dengan abang di rumah buah ni pula. Kita pun kata tak apalah, okey lah. Tapi aku harap hang tak buat dah lepas ni. Dia kata, okay, saya memang tak mau buat dah lepas ni. Cuma saya nak minta abang cerai abang saya. Saya tak buat dah lepas ni. Tak buat sungguh. Abang cerai abang saya nanti kat dia. Lembut lutut pula. 3 kali lembut lutut pula. Yang ni lah tuan-tuan, yang agama duk kata ni, yang ni. Benda ni mungkin tak jadi dalam daerah Sungai Petani, tapi benda ni sangat-sangat jadi di Kuala Lumpur misalnya. Di kawasan orang duk pakai jam tangan harga 20,000, 30,000, harga sampai 100,000 punya jam tangan. Benda-benda macam ni boleh jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni lah agama dia awal-awal dia bagi tahu benda-benda macam ni. Kita tu sebut selalu agama dia ada kaedah dia. Di antara kaedah ni dia kata apa? Saddu zara'i'. Saddu az-zara'i'. Maksudnya menutup lubang-lubang yang boleh membawa kepada kerosakan. Awal-awal palam buang lubang tu. Kalau lubang tu ada, kita tak pergi palam dia, akhirnya dia merebak. Bila sampai satu tahap, dia buat mai kalam ni dekat kita, dia kata, abang tak palam macam ni abang, saya pun tak mau berdosa dengan abang, saya minta abang cerai dia. Bila dia mai ayat ni keluar daripada mulut dia, tuan-tuan, habis. Heret dia pergi jumpa siapa pun tak jalan dah. Heret dia bawa pergi jumpa ustaz mana pun tak jalan dah. Bawa pergi jumpa pak dia, mak dia pun tak jalan dah. Bawa pergi jumpa siapa pun tak jalan dah. Dia kata ini keputusan dia. Habis. Bila sampai tahun tu, tuan-tuan, rumah tangga kita hancur depan mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu cerita dia. Dia kata maka sayogia dan sepatutnya dicemburu baginya. Dan demikianlah, jangan sangat memeriksa
dan mengintai-ngintai akan jahat isterinya itu dan akan cemburuannya itu. Kerana yang demikian itu ditegah oleh Nabi SAW. Tapi jangan daripada awal-awal tanpa ada tanda-tanda ataupun alamat-alamat yang boleh membawa syak. Kita pergi duduk topong dia, pergi duduk hambat rapat di belakang dia sampai dia tak selesa. Jangan macam tu. Pasal apa? Pasal yang tu pun boleh menyebab untuk sebuah rumah tangga. Pasal dia fed up dengan kita. Jadi agama ni apa pun dia kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ambil yang pertengahan. Cemburu sangat pun tak mau, sampai tak cemburu langsung pun tak mau, ambil yang pertengahan. Cuma peringat ni mau selalu. Peringat ni mau selalu duk peringat macam tu. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula jalan yang mengirakan, yang melepaskan daripada cemburu itu, bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia kata di antara jalan nak elak daripada jadi benda tak elok, dia kata apa dia? Jangan kita biar laki-laki perempuan ni duduk dalam keadaan bersunyi-sunyi. Dalam bahasa hari ni dia kata berkhalwah, khalwat. Jangan bagi satu laki-laki satu perempuan yang halal kahwin duduk-duduk bersunyi-sunyian. Jangan diberi keluhkan akan sekaliannya itu. Jangan duk bagi. Kita ada anak perempuan, boyfriend dia main nak ajak, nak ambil bawa keluar pergi makan kan, nak bawa pergi mana kan, jangan. Kita kata tak apalah, pakcik bawa dia pergi. Ni laki-laki ni main, dia kata pakcik ni saya nak bawa apa ni, dia bawa anak perempuan kita, nak bawa dia pergi apa kan, nak cari buku tang mana ke apa. Kita kata tak apalah, pakcik pun boleh luar kereta pergi, pakcik bawa pergi. Hang balik bawa mak hang pergi klinik. Kata tak ada pasal anak main duk rajin, nak main bawa anak aku pergi kedai. Kedai apa? Bawa mak hang pergi klinik. Kata dia rujuk. Dia dengar pun dan start motor cungit bebang. Rujuk. Dia kata jangan kita ni duduk buka pintu bagi jadi begitu. Dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW menyumbat akan segala lubang jendela mereka itu. Ni teruk sangat. Ni pegang jadi teruk sangat. Nabi pun tak buat lagu ni. Biasa tu kan, kita jumpa adalah hadis-hadis Nabi. Cerita sahabat Nabi ni kadang dia terlebih daripada Nabi. Terlebih. Bukan kata dia ni nak tunjuk dia lebih daripada Nabi, tapi dia takut. Dia takutnya pasal, jadi kerana takut tu dia bertindak terlebih daripada Nabi. Dan dah pernah dengar hadis sahih yang menceritakan 3 orang sahabat mai dari rumah Nabi. Mai dari rumah Nabi tak ada, maka mereka tanya isteri Nabi. Mereka tanya macam mana Nabi di rumah lah, apalah tu. Tanya begitu begini. Maka Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi cerita yang kata Nabi ni lagu ni, dia ni malam-malam adalah dia bangkit semayang lagu tu ni, tapi taklah semayang sampai tak tidur. Tu cerita Nabi ni rajin dia buat puasa sunat, tapi tak ada lah puasa sampai tak buka puasa. Nabi ni cerita semua. Habis Aisyah cerita, sahabat 3 orang ni kata apa? Oh, dia kata Nabi tak banyak mana amalan dia. Dia kata begitu. Dia pun menganggap amalan Nabi tu tak banyak mana. Maka akhirnya mereka 3 orang ni buat mesyuarat. Dia pun kata betul lah, Nabi tak payahlah buat banyak sangat sebab dia Nabi. Jadi Allah pelihara dia. Kita tak boleh, kita ni manusia biasa, kita kena buat lebih daripada Nabi. Seorang dia kata apa? Seorang kata aku kalau macam tu start pada malam ni aku tak tidur lah. Aku start pada malam ni kira aku tak tidur lah. Aku cerita malam ibadat. Ada satu syekh lagi pula kata, dia kata aku kira lagu ni lah, start pada esok aku nak puasa. Hari-hari aku nak puasa, tidak ada hari yang aku tak puasa. Seorang lagi pula dia kata apa? Dia kata aku kira macam ni lah, aku pun tak menikah gila ni, aku tak menikah sampai bila-bila. Aku kira nak konsentrasi ibadat aja. Masa mereka duk bincang 3, Nabi dah sampai. Nabi dengar tu Nabi marah lah. Nabi kata tidak ada manusia yang lebih baik daripada aku di atas muka bumi ini. Nabi kata atas muka bumi ini nak cari manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad tak ada. Nabi kata aku manusia yang paling baik. Tuhan bagi aku jadi manusia yang paling baik di atas muka bumi ini pun. Nabi kata aku sembahyang malam, tapi ada masa aku tidur. Aku puasa, ada hari aku tak puasa. Dan aku berumah tangga. Nabi kata. Nabi pesan dekat mereka, jangan hampa lebih daripada yang sepatutnya. Ini cerita dia. Mai pula satu sahabat Nabi malam ni, dia cerita apa? Ada beberapa sahabat Nabi SAW menyumbat mereka itu akan segala lubang jendela. Tak boleh tengok lubang apa tutup habis. Begitu. Kalau lah, mereka kata nak belah burung layang-layang lah. Katuk habis semua ni.
Kan ada dalam edisi siasat buat 2 hari lepas pada tengok. Ada pula lah duk menjaga burung, sarang burung layang-layang. Dia pergi sewa rumah apa semua, tutup tingkat-tingkat semua, lubang-lubang semua, buka bagi tinggal kecil-kecil. Rupanya dalam tu duk buat, duk suruh burung layang-layang buat sarang. Sarang tu nak pergi jual. Kan? Lah kalau buat dia bagi belah burung layang-layang. Dulu ada sahabat yang pergi buat macam ni, yakni dinding dan segala lubang pagang rumahnya habis, katuk habis. Tengah bagi bini dia nampak orang lalu lalang di luar, dan tengah bagi orang luar tu nampak bini dia dalam rumah. Sampai lagu tu. Supaya jangan melihat oleh segala perempuan kepada segala laki-laki. Sampai lagu tu punya kontrol. Tengah bagi bini dia nampak orang yang tak mana pun. Dan telah melihat oleh Muaz bin Jabal akan isterinya menilik daripada jendela rumahnya. Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang ada nama. Dia pun tak macam mana ke satu hari nampak bini dia lalu tertengok orang lelaki-lelaki lalu di luar rumah. Maka memalu ia akan isterinya itu. Memalu bukan apa? Dipukul bini dia. Kebetulan satu hari dia balik-balik rumah nampak bini dia tertengok orang duk lalu, orang jantan lalu di luar. Balun bini dia tu. Habis jadi cengih lagi tu. Dan melihat ia akan isterinya memberi kepada hamba laki-lakinya akan buah tufah. Tufah ni buah apple yang telah memakan dia akan setengahnya, maka memalu ia akan dia nanya bini dia. Jadi pancing beg. Pada apa? Kali kedua pula dia kata tengok bini dia ternampak pada mata dia buah apple sebiji, bini dia perak sebelah bagi hamba laki-laki makan sebelah. Oh, dia kata romantik sungguh, hamba dia pergi balun bini dia. Ada yang pergi jadi sampai lagu tu. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adakah kamu tinggalkan, yakni biarkan akan perempuan kamu itu bersuka-suka dengan laki-laki yang banyak di dalam pekan? Satu ulama pula dia tanya di sini, Hasan Al-Basri, dia kata hampa sebagai orang laki-laki hampa suka ke tengok bini hampa pergi duk buat perangai wudu, duk gelak seronok, gelak melawak, cucuk pinggang aku di merkit? Dia lah, hampa suka ke tengok macam tu? Dia tanya. Nescaya menjahatkan Allah akan seorang yang tiada cemburu itu. Hasan Al-Basri kata mana-mana laki-laki yang tak ada perasaan sampai macam tu, Allah akan menjahatkan dia. Dia akan kena satu benda tak elok ke dia. Tolong tengok bini kita tak ada lah. Dia main satu peringkat tu. Peringkat haduk pergi dina, haduk pergi apa tu, jenis macam ni. Dia pergi bawa bini dia, kawan dia pergi bawa bini kawan dia, apa semua turun pergi dina, lepas apa semua, sambil duduk dina tu sambil ada pula satu entertainment, nyanyian lah apalah semua. Tak lagi elok habis makan, nyanyian tu pula diikuti dengan bangkit menari pula. Bangkit duduk menari pula, bangkit bukan menari dengan bini, pergi tukar pasangan pula. Bos dia ambil bini dia ambil bini bos dia. Tukar bini ambil bini aku ambil bini lebu tu punya pergi duduk gencok. Ada satu golongan masyarakat dia punya life dia macam tu. Yang ni tak mah. Dia kata yang ni kalau hidup buat, dia kata tunggu masa Tuhan akan menjahatkan rumah tangga dia, lingkup rumah tangga dia. Dan telah berkata Al-Ghazali pula dengan katanya, dan adalah telah memberi izin oleh Nabi SAW bagi perempuan untuk hadir dalam masjid. Itu dia. Dia kata pula, Imam Al-Ghazali kata memang Islam membenarkan orang perempuan main masjid. Dia kata. Dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegahkan dia. Imam Al-Ghazali, zaman Imam Ghazali dulu ni, Imam Ghazali kata, tapi kalau berdasarkan keadaan Allah ni, dia kata orang perempuan ni elok tak sama masjid. Dia kata begitu. Melainkan bagi orang yang tua-tua. Melainkan kalau nak main orang perempuan yang tua-tua. Maksudnya tak ada siapa mengorak dia lah kalau dia main. Maknanya apa, start daripada zaman tu, zaman Imam Al-Ghazali tu dah mula ramai dah. Ni kaki hak nakai duduk ke tepi jalan ni dah duduk ramai dah. Sampai orang berjalan nak pergi masjid pun dia mengorat. Sampai orang duduk berjalan nak pergi masjid pun dia mengorat. Ni jahat ni, sampai macam tu. Sampai tak tahu siapa yang dia patut hormat, siapa yang dia patut segan, dia tak tahu dah. Dia pakai borong semua je. Bila dah sampai keadaan jadi macam tu, Imam Ghazali kata kalau keluar boleh membawa kepada fitnah, tak salah. Orang perempuan semayang di rumah sudah. Kecuali kalau pi tu boleh jamin terpelihara daripada fitnah. Pi dengan suami misalnya. Pi dengan suami dan terhindar daripada unsur-unsur orang berkelakuan hudud.
dalam perjalanan Nabi. Kalau macam tu tak apa, dia kata. Dan sesungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian itu. Yang ni akan larang orang perempuan pergi itu, akan tegah zaman sahabat Nabi SAW. Sehingga berkata Aisyah radhiyallahu anha, jika mengetahui oleh Nabi SAW akan barang yang didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripadanya, yang ni lepas daripada wafat Nabi, nescaya menegah Nabi akan mereka itu daripada keluar daripada rumah untuk nak pergi ke masjid ataupun lainnya. Tu dia. Aisyah, zaman Aisyah lepas Nabi wafat, Aisyah duk hidup lagi. Zaman Aisyah dah start jadilah macam ni. Orang perempuan nak keluar pergi masjid berhias-hias. Orang perempuan nak keluar pergi masjid tu dah mula dah pakai pun nampak. Dah nampak macam tak pergi masjid. Nampak macam nak pergi pasar malam dengan pergi masjid ni jadi keliru lah. Dia jadi berhias-hias. Aisyah bila tengok benda ni dia kata kalau Nabi hidup lagi lah, aku ingat Nabi larang ni orang-orang perempuan yang duk buat belagu ni pergi masjid. Aisyah kata dulu. Bila mai zaman Imam Al-Ghazali, lagilah pula. Bukan setakat orang perempuan berhias-hias nak pergi masjid, hak laki-laki duk ke tepi jalan pun laki-laki jahat dah makin ramai. Amai zaman kita lah ni telah lebih lagi. Begitu keadaan dia. Jadi dia kata sebagai suami jaga benda-benda macam ni. Nak pergi masjid, jom pergi dengan kita. Nak pergi masjid, jom pergi sekali dengan kita. Balik pun sekali dengan kita, senang. Jadi terpelihara daripada fitnah. Dia tujuan dia bukan apa? Tujuan dia tak mau buka pintu untuk nak berlaku fitnah. Tak mau macam tu. Dan demikian lagi adalah Nabi SAW telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya yang tertentu. Zaman Nabi dulu, raya Nabi suruh semua pula. Bukan lelaki-lelaki saja, perempuan pun semua keluar. Bahkan orang perempuan yang datang haid pun Nabi suruh main untuk berhimpun di padang kerana nak semayang raya. Nabi suruh keluar. Cuma Nabi suruh duduk asin satu tempat. Orang perempuan yang datang haid duduk satu tempat. Tapi keluar main masjid juga. Pasal apa? Pasal keluar main ke tempat semayang raya juga di padang ni. Pasal apa? Pasal nak tunjuk seronok kita menyambut hari kebesaran orang Islam. Dia kata. Tetapi tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha suami mereka itu. Nak keluar semayang raya pun mesti dengan redha suami. Suami kata okey, okey. Dan keluar sekarang harus pula bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan dan dengan redha suaminya. Allah ni pun kalau nak keluar tak apa, dengan syarat suami benarkan dan selamat daripada fitnah kot jalan. Tetapi duduk di rumah tu lebih sejahtera daripada cemburu dan daripada fitnah. Tapi kalau duduk di rumah selamat, dia kata. Allah tak boleh ke? Duduk di rumah tak selamat. Lah ni keadaan lah ni duduk di rumah pun tak selamat. Kata bini kerja, duduk jadi masalah di pejabat apa lugu-lugu ni kan. Kata bini kerja aja. Baru ni saya tengok TV rancangan apa. Dia panggil satu doktor perempuan ni, Doktor Harlina ke apa, Doktor Harlina Siraj ke apa kan nama dia. Dia buat keluar satu statistik pula. Dia buat keluar satu statistik perceraian di Malaysia. Dia buat keluar. Kemudian dia buat persentage pula, dia peratuskan pula daripada perceraian yang berjumlah berapa banyak ni, kira peratus tertinggi perceraian berlaku pasal ada third party, ada pihak ketiga masuk dalam rumah tangga ni. Ada hero Hindustan seorang masuk. Betul. Daripada peratus tertinggi pihak ketiga masuk ni, paling tinggi ialah rakan sekerja, kawan tempat kerja pula. Dia punya statistik, dia buat kajian tentang benda ni, dan daripada kajian tu benda ni dijumpai. Bercerai tinggi, itu satu. Daripada hak ramai bercerai ni, punca paling besar sekali perceraian apa dia? Pasal ada pihak ketiga masuk main mengorat bini orang. Itu maksud dia. Daripada hak main mengorat bini orang ni, hak main mengorat tu sama kerja. Ini pula lagi satu tinggi. Dia kata, nampak? Kita kata masalah hari ni duk jadi apa? Duk jadi kerana kerja. Hak tak kerja pun kena juga. Kawan meja kapet di rumah pun boleh jadi pasal. Ni benda ni duk keluar. Kalau seorang abang duk keluar daripada apa tu, jadi pasal juga. Rupanya punca dia apa tuan-tuan? Punca dia kerana rapuh iman. Punca dia yang tu. Kalau iman hang elok, akhlak hang baik, hang kerja pun tak jadi benda ni. Tapi kalau iman hang rapuh, akhlak hang tak baik, tak gaduh kerja, duduk di rumah tu pun boleh jadi benda ni. Punca dia apa? Punca dia iman tu, tak kuat.
Punca dari situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan ada pun apabila keluar perempuan sekarang yang tiada takut akan Allah kerana pi bermain-main dan bersuka-suka pada suatu tempat, umpamanya sama ada daratnya atau lautnya, lagi yang tiada memelihara ia daripada membawa lelaki yang helat, maka memandanglah oleh laki-laki tersebut akan suatu suku daripada jasadnya, sama ada mukanya atau tangannya atau kakinya. Demikian pula memandang suatu suku daripada anggota laki-laki itu akan dia, sama ada hal yang demikian itu bersuami hadir ataupun bersuami ghaib ataupun tiada bersuami. Dia kata, maka adalah segala perempuan seperti yang tersebut itu di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala dan laknat rasulnya dan laknat pula oleh segala malaikat, sehingga kembali ia pulang ke rumahnya. Itu dia. Dia kata kadang-kadang benda ni kita tak jaga, maka jadinya begitu. Tak jaga, bawa anak bini semua pergi berkelah di pantai Merdeka. Bila berkelah di pantai Merdeka ni biasalah dulu. Tempat ni memang tempat bagus. Bini kita hak tua bangka umur dah 30-40 tu pun nak lompat mandi laut juga. Dia pun takat anak-anak lepas pergi turun mandi laut sudahlah. Hak bini ni pun dia pun nak mandi laut juga. Tengok-tengok lari di main nak masuk laut lah. Bini pun bila masuk laut, orang perempuan umur 30-an 40-an masuk dalam laut ni, tuan-tuan faham lah, biji mata laki-laki berapa ramai duduk ada di pantai tu. Tidakkah mata tu memandang bini kita? Pandang bini kita dalam keadaan pakai baju tidur rendam dalam air laut. Faham, tengok. Yang laki tak mandi laut, laki kata pun pergi tarik masjid nak sembahyang kan, bagus. Lepas tu dalam laut ni pula ada juga jantan nak duk pakai seluar pendek duk mandi bumbang-bumbang pun ada juga. Maka dia kata di sini, maka bini kita pun memandang satu suku daripada badan laki-laki 3 suku ni. Yang laki-laki 3 suku ni pun memandang satu suku daripada badan perempuan 3 suku ni. Habis. Jadi kok benda nak jadi, tuan-tuan, tak payah cakap. Benda nak jadi, tak payah cakap. Tak payah cakap pantai Merdeka. Di Mekah pun boleh jadi. Pi Mekah no, boleh jadi. Laki dah pi dah Mekah. Masa dia pi dulu, dia pi seorang, dia tak bawa bini dia. Lepas tu bini tu gaduh tak pi lagi. Bini ajak dia pi, dia kata aku pi dah, tak apalah, pi lah. Dia bagi bini dia pi dengan mahram mana ke, tumpang abang ke apa ke, semua pi. Tumpang abang pi, abang bawa bini dia. Bila mai masa nak melontang jamrah, tu orang ramai duduk dalam tolak aku. Abang duk jaga bini dia. Jadi yang bini kita ni siapa nak jaga dia? Dia pun nak masuk pingau orang ramai tu nak celah, pi tak boleh lah apa semua. Mai satu siapa kan? Mai kat dia kata melentang lagi. Buat ramah mulut pula. Dekat Jamratul Aqabah tu buat ramah mulut. Dia kata melentang lagi. Dia ni pun dandan lah. Laki tak main. Dia kata tak lagi nak masuk tak mai saya tolong bawa. Alhamdulillah. Saya tolong bawa. Tolong bawa macam mana, tuan-tuan? Masuk tak apa, saya kepung kat belakang. Cantik. Tuan-tuan, ni contoh yang saya buat ni, bukan saya reka. Benda ni dah jadi dah. Dan benda dah jadi sampai akhirnya rumah tangga dah berkecil dah. Lepas tu main dalam rumah kita tu teriak cerita benda ni. Contoh yang kita bawa, tak ada guna dah. Pergi teriak pun tak ada guna dah. Main tak apa-apa, saya tolong bawa. Saya tolong kepung kat belakang. Kepung kat belakang. Dia tolak. Kau ni tu nak melentang. Yang belakang ni tu buat apa tak tahu. Dia nak jadi tu. Dia start dekat Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah tu sudah tidak jadi batu sebagai simbol lontar syaitan. Dia sudah jadi tumbuh cinta. Jamratul Aqabah sudah jadi tumbuh cinta. Habis selesai dah apa semua 3 hari duk ada di padang di Mina ni, dah 3 hari habis selesai melontang di Mina, balik pergi ke Mekah. Balik pergi ke Mekah apa lagu duk tanya pula sebelum balik, duk tanya pula ni duduk maktab apa? Abang saya pun tak jauh lah, kita maktab tak jauh. Pagi tu saya pergi tunggu orang. Habis ni atuk lebih ada rumah ni. Ikat korban tak lekat lah. Tanah duduk jadi tu cerita lain.
Tapi tidak dengan niat. Tidak dengan niat kata nak bagi jadi ibadah. Tapi dia start dia macam tu. Dia punya starting dia tu macam tu. Esok pagi pergi tunggu di bawah. Turun-turun. Assalamualaikum. Elok. Waalaikumsalam. Apa semua. Jom. Pergi bazar pula. Pergi beli apa kan. Pergi sekali. Beli barang. Hero tolong bayang pula. Dia dah mula. Ada kau duduk cerak lah. Duduk cerak masuk. Dia jadi lagu tu. Lepas duduk tanya lah, saya mana? Duduk di mana? Apa semua? Kau ni apa abang? Saya sini. Saya pun mula dulu nak main dengan bini lah. Dia accident apa akan meninggal. Solo apa ya? Solo. Tuan-tuan, dia start dia macam tu. Balik main Malaysia, minyak atar pun tak hilang bau lagi. Dah duduk tekan nombor telefon lah. Duduk Assalamualaikum sana, dia ni duduk Waalaikumsalam di sini lah, apalah semua lagu ni. Habis. Tuan-tuan pernah terfikir benda macam ni boleh jadi? Kita fikir, kita tak fikir tu soal lain. Tapi soalnya sudah ada yang jadi. Kalau di Mekah waktu melontang boleh jadi punca kepada nak start kepada keruntuhan satu rumah tangga, pasal benda macam ni kita buka jalan, pasal mereka tak boleh jadi. Ini yang kita duk baca dalam kitab-kitab ni, dia duk beritahu benda ni lah. Dia tak mau benda ni itu menjadikan satu punca kepada kita menyertai, tak mau. Bila jadi macam ni, dia kata apa? Maka melaknat Allah, malaikat semua melaknat apa semua, sehinggalah jadi elok balik begitu. Dan lagi dibakar segala mata laki-laki dan mata perempuan yang memandang benda haram dengan bara api neraka jahanam sepenuh-penuh matanya. Itu dia. Mata kita duduk tengok benda haram. Esok dia akhirat, esok dia kata Allah bakar biji mata kita. Biji mata kita yang kita benarkan, yang kita izinkan, yang kita redakan duduk tengok benda-benda haram ni, esok Tuhan bakar mata kita di akhirat esok. Seperti sabda Nabi SAW, man mala'a 'ainahu minal haram mala'a Allahu 'ainahu min jamri jahannam. Artinya barang siapa memenuhi akan matanya daripada memandang yang haram, nescaya memenuhi Allah Ta'ala akan matanya itu daripada bara api neraka jahanam di akhirat itu. Siapa yang duk biar mata dia duk tengok benda-benda haram, kita tahulah apa haram, apa yang boleh tengok. Kita duk biar juga tengok benda tak boleh tengok ni. Esok Tuhan bakar mata kita dengan bara api neraka. Maka tiada ada yang terlebih dituntut dan yang terlebih afdal oleh seorang perempuan. Dituntut kerana Allah Subhanahu wa taala itu, seperti bahawa duduk ia, yakni duduk perempuan itu dia dalam rumahnya dan menyembah ia akan Tuhannya dan memelihara ia akan faraj, kehormatan dia, dan mengikut ia akan suaminya, nescaya masuklah ia syurga Tuhannya, seperti tersebut di dalam hadis. Dan seperti tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan ni tak susah. Dia duduk di rumah, dia buat khidmat dia sebagai isteri. Apa dia khidmat orang perempuan sebagai isteri? Atas kapasiti dia sebagai isteri, apa tugas dia? Yang pertama, layan suami. Yang kedua, jaga anak. Yang ketiga, pegang amanah suami di dalam rumah. Belanja dari segi apa ni semua, kawalan keselamatan rumah, jangan bagi orang yang tak senonoh masuk semua. Dia jaga benda-benda ni semua, cukup. Yang tu cukup untuk orang perempuan masuk syurga. Cukup. Kalau orang lelaki lebih lagi, nak kena ada, nak kena jihad, nak kena apa-apa. Orang perempuan tak ada. Dia jaga suami dia elok-elok, dia jaga anak suami dia elok-elok, dia jaga rumah tangga suami dia elok-elok. Dia jaga yang ni elok-elok, syurga dia. Itu saja dia kata. Dan lagi hadis Nabi SAW, minta ampun bagi segala perempuan yang taat bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang dalam hawa, dia kata. Orang perempuan kalau dia taat suami dia, burung ada terbang, minta ampun untuk dia. Dan segala ikan yang di dalam air, ikan ada berenang di sungai, dalam laut, dalam apa tu, duk minta ampun dekat isteri yang taat kepada suami. Dan segala malaikat yang pada langit dan matahari dan bulan, semua minta ampun untuk orang perempuan yang taat pada suami. Sama ada perempuan itu di dalam keredaan, selama perempuan itu di dalam keredaan suaminya, selagi mana suami dia dah redha kat dia, semua makhluk Allah dia minta dekat Allah supaya Allah redha perempuan ni. Begitu.
Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila keluar sekalian perempuan, maka sayur ialah memejam ia akan penglihatannya daripada memandang akan laki-laki. Orang perempuan bila keluar rumah, dia kata ghaddul basar. Dalam bahasa Quran dia kata ghaddul basar, tunduk pandangan mata. Tak ada buat liang mata tengok orang tu, tengok orang ni apa, semua tak makan. Orang perempuan bila keluar rumah, tunduk pandangan mata. Sebaliknya dalam Quran, dia tak sebut perempuan saja, laki-laki pun sama. Keluar rumah, tunduk pandangan mata. Kita, bini dah ada rumah cukup. Terus ada biar mata pergi duk tengok bini orang pergi duk syok dan sebagainya, tak mahu. Ini semua benda dosa yang mengundang mata kepada kita kalau kita duk biar dia. Maka hendaklah bersungguh-sungguh oleh seseorang daripada memeliharakan isterinya, akan mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah oleh syarak. Suami modok pesan isteri selalu, jangan buat benda yang Tuhan larang. Pesan selalu. Laki hendaklah mengamat-amati daripada pekerjaannya. Istimewa pula, ada yang dikerjakan itu zina, maka sangatlah dosa besar atas laki-laki yang memberi akan ahlinya, yang ni akan isterinya, mengerjakan yang demikian itu. Oh, yang ni teruk, yang ni cukup teruk. Dia tahu, kata bini dia ni duk keluar dengan satu laki-laki lain, dia tahu. Oh, teruk, ini contoh yang paling teruk. Tapi kerana sayang bini punya pasal, buat tak tahulah, daripada aku hilang terus bini aku, biar-biarlah orang lain kongsi bini aku, tak apa. Bila dia main macam ni, habis manusia paling teruk, laki-laki paling tak guna. Dia tahu orang main duk habaq kat dia, dan dia sendiri orang heret suruh pergi tengok depan mata dia, tengok macam mana bini dia ada satu kereta main duk ambil bawa pergi sana sini, masuk hotel, mata dia tengok. Soal bini dia buat apa adalah hotel, dia tak tahu. Tapi memadai lah depan mata bini naik kereta dengan satu orang lain pergi hotel, check in, memadai lah. Tak tuduh zina pun itu sudah tak boleh dibiarkan. Tapi dia ni, dia biar benda ni. Pasal apa dia biar? Satu je jawapan dia bagi, alasan dia bagi satu je. Apa dia? Dia kata tak, bini aku ni susah lagi, kepala angin. Dia kata kalau aku tegur apa saat lagi habis rumah tangga aku, daripada aku hilang dia terus, biar-biarlah. Janji malam dia balik rumah aku. Habis kena laki-laki macam ni, habis. Tuan-tuan, ada tak ada agak-agak benda macam ni dalam masyarakat? Wallahu a'lam. Berdasarkan cerita-cerita ni kata ada. Tapi wallahu a'lam, Tuhan tahu ada ke tak ada. Kalau ada, kira cukup teruk. Cukup teruk. Ini dia nak cerita di sini. Sehingga diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya, yakni atas suami itu, akan masuk syurga. Suami hak macam ni, dia tahu bini dia hidup berzina dengan orang lain dan sebagainya, dan meneruskan aktiviti itu. Bukan kata bini dia pernah berzina satu masa dulu lah baru dia tahu, sedangkan bini dia dah tahu kan, ini bab lain. Ini tak ni ongoing. Benda ni masih lagi duk berzina lagi, dan dia tahu dia tak boleh nak stop bini dia daripada nak meneruskan perbuatan zina yang bodoh ni. Maka dia ni haram masuk syurga. Dia kata seperti diceritakan oleh Ahmad dan Nasa'i dan Hakim. Dia kata ini yang meriwayatkan hadis ni Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Hakim daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun harramallahu tabaraka wa ta'ala 'alaihimul jannah, mudminal khamr wal 'aqa biwalidayhi wad dayus alladhi yafirru fi ahlihi al-khub." Maksudnya 3 golongan telah mengharamkan Allah tabaraka wa ta'ala mereka itu masuk syurga. Nabi kata ada 3 golongan Tuhan haramkan mereka ni masuk syurga. Pertamanya, orang yang mengekali minum arak. Minum arak tak boleh stop. Tak boleh stop. Tak usah siapa nasihat, tak usah siapa habang, tak usah siapa kata apa, tak usah siapa main teriak depan dia macam mana keluar yang mata darah pun, malam tu dia pergi minum juga. Dia tak boleh nak stop tabiat minum arak. Dia ni mudminal khamr, dia mengekalkan tabiat minum arak. Macam ni kalau sampai mati tak bertobat, mati dalam keadaan duk kekal dengan tabiat minum arak, haram masuk syurga. Oh, bahkan lebih teruk lagi ya. Lebih teruk lagi ada kes-kes yang lepas-lepas. Tidak sabit daripada hadis, tapi sabit daripada cerita-cerita. Pengalaman yang Tuhan tunjuk.
dah mati, tanam, mayat beralih belakang. Mayat tu dia letak atas rusuk dalam keadaan dada menghadap kiblat. Siapa pun orang Islam bila ke bumi, mayat dia di ke bumi macam tu, dada menghadap kiblat. Yang kemudiannya buka-buka tengok dia membelakangkan kiblat. Ini jadi, benda ni jadi. Satu masa dulu ada cerita benda ni jadi. Satu orang alim, satu orang yang ada karamah, dia ni diminta oleh satu orang besar pergi sembahyang mayat kawan mati ni. Orang mati ni orang hebat lah. Dia ni sebagai satu orang alim, orang apa, diminta dia pergi sembahyang mayat kawan mati ni. Dia tak mau pergi, minta dia tak mau pergi sampai dia lari. Yang kemudiannya mayat ni okey lah, orang pun sembahyang tanam. Lepas tanam ni orang ni panggil dia balik, panggil Tuan Alim ni, panggil tanya dia, pasal apa yang sampai tak mau ni main sembahyang mayat ni sedangkan kita hajat. Dia jawab apa? Dia jawab kata dia tak mau sembahyang mayat yang membelakangkan kiblat. Dia jawab begitu. Bila jawab begitu, kawan yang dengar ni sudah air. Pasal yang mati tu adik-adik dia. Dia kata saya tu guru cakap macam ni. Kamu cakap lah apa tu. Dia cuma jawab pasal soalan tu, kata pasal apa yang sampai tak mau ni. Dia jawab pasal itu aja. Dia tak mau sembahyang mayat orang yang membelakangkan kiblat. Tak puas hati, oh. Korek balik. Korek dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Belakang kiblat. Nak kata apa? Oh, benda ni Tuhan tunjuklah sekali. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi habang macam ni. Allah haramkan masuk syurga. Siapa dia? Yang pertama, mudminal kham, orang yang mengekalkan tabiat minum arak sampai mati. Tak lah. Golongan kedua yang haram masuk syurga, orang yang menderhaka dua ibu bapa. Mak pak ni sampai nak pejam mata mati, kira duk kata dia anak derhaka. Oh, habis. Habis. Yang ketiga, golongan ketiga, orang yang dayus. Dia kata dayus. Arab pun kata dayus, orang Melayu pun kata dayus. Iaitu yang memberikan isterinya buat jahat, yakni zina, mengetahui ia dengan dia. Ni yang kata dayus ni. Dia tahu bini dia aduk pergi berzina dengan satu jantan mana, kan dia tahu benda ni, memang dia tahu, tapi dia biar. Pasal apa? Pasal dia tak kuasa nak melarang bini dia. Dia takut tak lagi dengan kerana larang dia hilang terus bini dia, maka dia telan juga fail tu. Dayus dia ni. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang tiada tegak akan manusia, yang ni laki-laki jahat daripada masuk atas isterinya. Dan juga dia anggap dayus apabila dia tak pergi jumpa jantan yang duk bawa bini dia ni. Dia tak pergi jumpa, dayus juga. Dia kena pergi jumpa. Hantar tak perempuan lain tak kah? Lain daripada bini aku. Pergi tanya benda ni. Tak ada bawa lah parang-parang panjang ke apa ke, tak ada bawa lah. Pergi tanya je. Kalau bawa dia lagi setan main, dia jadi cerita lain. Tak ada dah kah? Macam ni punya ramai orang perempuan yang duk ada, yang tak menikah, berkenjah duk ada. Yang duk nampak bini aku pasal apa? Bila kita buat macam tu, mana kita tidak dayus. Agama mau macam tu. Itu satu tafsiran. Dan kata setengah ulama, makna dayus itu orang yang membeli dia akan jariah, yakni hamba perempuan yang menyanyi dia bagi segala manusia. Ada juga ini tafsiran yang lemah. Maka tersurat atas pintu syurga, anti haramun ala dayus. Maksudnya engkau wahai syurga haram ke atas laki-laki yang dayus. Di pintu syurga, jadi syurga ni ada banyak pintu berdasarkan hadis. Syurga ni banyak pintu. Dia kata abwabul jannah, pintu-pintu syurga. Tiap-tiap pintu syurga tu Tuhan tulis benda ni, tulis anti haramun ala dayus. Hang wahai syurga haram ke atas laki-laki dayus masuk. Maknanya kalau kita ni tersenarai sebagai laki-laki dayus, nak lekah masuk pintu mana tak boleh. Tulis dah atas pintu tu. Begitu. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa buat zina dengan perempuan yang ada suami, nescaya adalah dosanya atas laki-laki dan perempuan. Di dalam kubuknya itu sangat azab,
sekalian umat Nabi kita semuanya. Maka apabila adalah pada hari kiamat, nescaya menghukum Allah Subhanahu wa taala akan suaminya yang dahulu itu di dalam segala kebajikan, laki-laki yang kemudian itu. Itu dia. Nabi SAW kata benda ni macam ni. Bang siapa berbuat zina dengan perempuan yang ada suami, nescaya adalah dosanya atas laki-laki dan perempuan. Satu orang laki-laki pergi berzina dengan bini orang, dua-dua berdosa. Dua-dua berdosa. Dia kata dalam kubur sangat azab, dalam kubur pun tak tahu nak abang dah. Belum lagi di padang mahsyar, belum dia hisap amalan lagi, belum kena azab neraka lagi. Dalam kubur tu Tuhan dah ganyang dia cukup-cukup dah. Oh, dia besar punya cerita. Maka adalah pada hari kiamat menghukum Allah Ta'ala akan suaminya yang dahulu itu di dalam segala kebajikan laki-laki yang kemudian. Bermula hukum yang demikian itu apabila sekiranya zina isteri itu dengan tiada tahu suami dia. Kalau suami tak tahu, bini ini di rumah punya bagui apalah semua nak keluar pun siap dengan cium tangan laki-laki, cium dahi dia, apa semua elok, keluar-keluar pi jahat obat-obatnya. Dia duk pergi berzina dengan jantan lain. Balik rumah, balik elok, balik apa semua duk buat wayang berlakon depan suami. Suami duk sangka bini dia ni inilah wanita Melayu terakhir yang duk ada dalam dunia ni. Dia duk ingat lagu tu, bapanya jahat, rupa-rupanya jahat. Kalau kesnya macam ni, Nabi kata di akhirat itu segala kebaikan yang dibuat oleh laki-laki yang jahat tadi, laki-laki yang duk pergi pakai bini dia ni, segala kebaikan laki-laki itu semua dapat dekat suami hak baik tadi ni. Hak tak tahu jahat bini ni. Laki tu jahat pasal berzina, tapi ada lah sedekah apa duk buat, puasa sunat apa duk buat, tapi jahat. Tapi jahat. Kalau dia ada buat satu dua benda baik, kebajikan apa semua ni, pahala tu pergi dapat dekat laki perempuan ni. Dia kata syarat dia apa? Syarat dia laki dia tak tahu jahat bini ni, tak tahu. Dia kata maka jika mengetahui ia dan diam dia, nescaya mengharamkan Allah Subhanahu wa taala atasnya masuk surga. Jadi kalau dia tahu tapi dia duk diam, dia ni surga tak masuk. Begitu. Kerana bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suruh dia menyurat dia di atas pintu syurga, anti haramun ala dayus, yakni engkau wahai syurga haram masuk segala orang laki-laki yang mengetahui jahat zina isterinya dan diam dia dan tiada cemburu dia. Kalau dia memang dayus, dia tahu bini dia buat jahat, dia tak tegur, haram masuk syurga. Atas pintu syurga tu Tuhan tulis dia memang tak boleh masuk. Intaha tu makna dia berhenti tak boleh baca dah, kita kena berhenti. Intaha tu makna dia berhenti makna dia kata hujan pun pergi duk kuat, tak ada buat galak nak baca lagi, cukup dekat tu. Dia kata lepas ni dia kata dan suatu riwayat 3 perkara tidak masuk mereka itu dalam syurga. Lepas ni dia nak umai satu hadis pula, ada 3 golongan pula tak boleh masuk syurga juga. Wallahu a'lam. Kitab ni kita dah baca dah dulu, dan kaset pun ada keluar tentang kitab ni pasal ciri wanita apa semua. Jadi saya tak tahulah sama ada tuan-tuan rasa perlu baca lagi kan? Ini ulangan. Kalau tuan-tuan rasa perlu baca, kita baca. Kalau tuan-tuan rasa ini kami dah dengar dah kaset dulu Ustaz ni, kita ubah kitab lain. Jadi tuan-tuan ingat macam mana? Bagus tak baca ni? Kitab bagus lah, kitab ni kok mana pun bagus kan? Jadi dia ulangan lah. Saya sendiri bila baca dah ni dia jadi dia punya power tu tak sampai. Jadi kita dah cerita dah dulu kan. Saya nak kena buat contoh lain. Kalau dulu saya baca dulu, saya ingat 7 tahun lepas kot. 7 tahun lepas kita baca kitab ni, kita dah bawa dah contoh dia. Sila saya nak kena bawa contoh lain pula.
Itu saja cerita dia. Tapi konten dia, isi kitab dia sama. Macam tu lah. Benda tu juga. Tapi bagus. Pasal apa? Pasal dia menyentuh soal rumah tangga. Jadi kita ada keluarga, baguslah. Kurang-kurang dia satu tazkirah. Dia jadi satu reminder. Dia peringat kita balik. Bila kita dengar ni, kalau kita duk loose, kita pekerja balik. Kalau kita duk ni, kita perkemas balik. Dia kira macam tu. Bagus dia yang tu lah. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak apa syok, tuan-tuan boleh bagi tahu kepada pihak masjid nanti bagi tahu kat saya. Jangan buat email layang lah, saya buat kita tangkap lah. Buat email layang. Lari bukan boleh. Kan, email layang kena tangkap. Saya duk kena email layang banyak dulu, masa tu polis tak siasat. Kan, Allah kalau buat apa siasat. Kan, jadi jangan buatlah benda-benda macam tu kan. Tak bagus. Wallahualam. Jadi kita punya kuliah berakhir di sini. Bulan depan insya-Allah dah puasa dah. Jadi kuliah kita dah duduk dalam bulan puasa. Kita jumpa pula lepas puasa, lepas raya, lepas apa esok ni, kita akan maklumkan baliklah bila kuliah kita akan diaktifkan semula. Bila kita akan beritahu balik. Kalau jadual keluar, maknanya kuliah kita dah start balik. InsyaAllah. Yang baik itu, sebelum tu saya mengambil kesempatan untuk minta maaf kalau sekiranya selama tempoh kuliah kita 1 tahun ada benda-benda yang tak menimbulkan rasa tidak selesa, tuan-tuan. Sama ada cakap saya kasar ataupun apa-apa, atas kelemahan saya sebagai manusia, benda tu tak dapat dielakkan. Jadi saya minta maaf. Dan jangan tuntut saya apa-apa di akhirat itu. Ya, tak wani sebut, jangan tuntut di padang mahsyar. Itu sudah jadi isu sekarang. Jadi jangan tuntut saya apa-apa di akhirat itu. Dan jadi yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah ini. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lilladzina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.